Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita sambung membincangkan buku teks tahun 3 KSSR Sains. KSSR Semakan. Okey, hari ini kita masuk kepada unit yang baru, iaitu tajuk baru unit 6 tumbuhan. Okey, jom kita tengok apa yang ada dekat muka surat 51 ini. Wah, cantiknya pokok-pokok di Expo Pertanian ini. Selamat datang ke Expo Pertanian. Okey, kat sini ada gambar tentang satu expo. Okey, pertanian maksudnya ada pokok-pokok yang terjual, ada apa ni? Macam dia tumbuhan-tumbuhan yang banyak lah untuk kita lihat, dan kadang-kadang ada tumbuhan yang pelik-pelik, tumbuhan kacuk dan sebagainya tau. Okey. Anak dia tanya, banyaknya daun pokok ni, tapi mana bunganya? Dia tanya dengan mak dia kan. Dia pun tengok bersama-sama dengan mak dia dan mungkin bapa dia juga dan adik-beradik dia juga dan juga orang lain yang dekat situ lah. Okay, maksudnya dia tanya, kenapa pokok ni tak ada bunga? Kenapa pokok tu ada bunga, ini tak ada bunga kan? Dapatkah kamu kenal pasti perbezaan pokok-pokok di pameran ini? Nampak ni gambar ni. Apa perbezaan yang awak semua boleh nampak? Okay, ada pokok yang warna putih, ada pokok yang bunga dia warna putih, warna merah. Ada yang pokok yang tak ada bunga, nampak daun dia hijau saja. Ada yang pokok belang-belang macam ni. Kan, ada yang pokok dalam pasu, ada yang pokok digantung dekat atas kayu. Jadi, macam-macam yang awak dapat lihat sekiranya awak datang ke Expo Pertanian. Jadi, awak kalau mak bapak awak ajak, awak bolehlah datang ke Expo Pertanian. Sangat menarik. Okey, jom. Kenapa kita kena cerita pasal ni? Mari kita lihat muka surat seterusnya. Rupa-rupanya hari ini kita nak mengenali bahagian tumbuhan. Okay, tumbuhan adalah salah satu daripada benda hidup. Okay, selain daripada manusia dan haiwan, tumbuhan juga adalah benda hidup. Cuma tumbuhan ni dia lain sikit lah. Okay, dia tak sama sikit macam manusia dan haiwan. Okay. Sebab kita tak nampak dia bergerak macam mana, dia membesar macam mana, susah nak nampak. Tapi kalau beberapa hari mungkin kita boleh nampak lah. Okay. Okey, cikgu dia tanya, sebutkan nama bahagian tumbuhan ini. Yang pertama, kita tengok tu, dekat ada warna purple tu kan. Tu adalah bunga. Okey, bunga. B-U-N-G-A. Bunga. Yang bawah ni, yang macam panjang-panjang warna hijau ni, nama dia daun. Okey, daun. D-A-U-N-Un. Daun. Daun ni dia memang warna hijau. Biasa kalau daun warna hijau lah. Okey. Okay, yang panjang ni yang membentuk dia ni daripada atas sampai bawah ni nama dia batang. B-A-T-A-N-G tang. Batang. Kan? Dan biasanya bahagian bawah sekali ni, bahagian akar. Akar ini biasa berada di dalam tanah. Awak tak nampak lah kalau kat dalam pokok tu, dekat dalam tanah. Okay. Ini adalah contoh pokok keembung. Okey, seterusnya kita lihat yang kedua. Pokok bunga ros. Pokok bunga ros. Bunga dia ada bunga juga. Dia ada daun. Okey, tengok murid ni tanya. Namakan bahagian yang kamu tahu pada pokok ini pula. Okey, jadi kita tengok. Ni pokok bunga raya kan. Pokok bunga raya. Kita tengok pokok bunga raya tadi lebih kurang sama je macam pokok keembung. Dia ada bunga. Yang warna merah ni kita namakan dia bunga. Bunga raya ni bunga kebangsaan kita kan. Kemudian yang warna hijau ni daun. Dan yang panjang ni, daripada atas sampai bawah ni, ni nama dia akar. Batang. Batang. Dan bawah ni, yang kat dalam tanah ni, kalau awak dekat tanah, awak tak nampak lah. Dekat dalam tanah ni, macam serabut-serabut sikit, tunjang sikit ni. Ini nama dia akar. Samalah dengan pokok keembung tadi atas ni, nampak. Okay, dia lebih kurang sama dengan yang bawah. Okay, ini pokok bunga raya lah. Jadi, buku halaman buku aktiviti muka surat 35 hingga 37 nanti kita akan bincangkan. Saya cuba habiskan dulu berkenaan dengan ciri-ciri ni lah. Okay, ini adalah merangkumi 6.1.1. Okay, kita tengok ciri bahagian yang berbeza. Okay. Setiap tumbuhan mempunyai ciri bahagian yang berbeza. Nampak bunga contohnya. Ini pokok teratai. Ini pokok teratai. Pokok ini berbunga. Nampak tak pokok bunga teratai? Dia mesti ada bunga dia. Kan? Warna purple tu adalah bunga teratai. Ini pokok paku pakis sebelah dia. Pokok ini pula tidak berbunga. Pokok ni dia ada daun tapi tak ada bunga.
Jadi ada ciri-ciri tumbuhan yang tak sama dengan tumbuhan lain. Tak semestinya semua pokok berbunga. Ada yang tak ada bunga. Macam ni aku pakis. Okey. Batang. Okey. Seterusnya batang. Tadi yang pertama bunga. Ada pokok yang berbunga dan ada pokok yang tidak berbunga. Yang kedua, batang. Okey, batang macam mana? Ni contohnya pokok durian. Okey. Pokok durian mempunyai batang berkayu. Batang dia ni kalau awak tengok dia ada kulit dia. Kan kulit keras kan, dan awak boleh rasa batang tu dia berkayu. Ada kayu-kayu rasa dia. Okey, dan dalam masa yang sama ada juga pokok betik contohnya mempunyai batang tidak berkayu. Dia ada batang juga panjang macam ni. Tapi batang dia tak berkayu. Biasa batang tak berkayu ni dia lembek sikit dia punya dia punya batang dia. Kalau awak perasan, kalau pokok durian macam ni kan besar ni, awak nak kena pakai mesin untuk memotong pokok tu baru boleh kita nak runtuhkan pokok tu kan, nak tebang pokok. Tapi kalau pokok betik ni awak pakai parang ni sekali tebas pun boleh tanggal lah. Dia tak berkayu. Okey. Jadi kalau bunga tadi ada yang berbunga, ada yang tidak berbunga. Kalau batang, ada yang berkayu, ada yang batang tidak berkayu. Okey? Okey. Seterusnya kita teruskan dulu. Jenis urat pula. Yang ni agak sukar sikit awak kena tahulah. Tapi biasa kita tak nampak. Jadi itu yang agak sukar sikit lah. Sebab akar ni membabitkan akar dengan daun. Okey. Jenis urat daun. Okey, kita tengok. Yang pertama. Jenis urat daun yang pertama. Ini daun pokok bunga ros. Daun ini mempunyai urat daun jejala. Urat daun jejala. Okay, jejala tu macam mana? Awak tengok ni Dia kan, ni pokok daun ni kan, dia panjang kan. Lepas tu dia ada ke tepi, sana ke tepi, sini ke tepi, sana ke tepi, sini ke tepi, sana ke tepi, sini. Nampak dia ke kiri ke kanan. Jadi dia namanya urat daun jejala. Okay. Dia macam serabut sikit lah atas tu Dan apabila dia punya daun jejala, akar dia mesti jenis akar pokok bunga ros berakar tunjang. Akar dia mesti tunjang. Tunjang tu macam mana? Maksudnya akar dia panjang ke bawah, kemudian ada tepi-tepi sikit. Panjang ke bawah, dia ada satu yang tunjang, kemudian ada tepi-tepi dia ada rambut-rambut sikit. Okey. Bila atas dia jejala, bawah dia mesti tunjang. Mesti macam ni. Jadi awak kena ingat betul-betul pokok yang berurat jejala, akar dia tunjang. Macam mana kita nak tahu? Akar susah kita nak jumpa dalam tanah kan. Jadi kita tengok pada daun dia. Kita pegang daun, kita tengok daun dia urat jejala. Jadi akar dia mesti tunjang. Lepas tu awak tarik pokok tu keluar, awak nampak punya akar dia ke bawah panjang. Okey, tapi tak payah tarik tiga pokoknya mati pula. Okey, seterusnya, set yang seterusnya. Jenis urat daun. Ni pokok pandan Pokok pandan pula mempunyai urat daun selari. Selari tu maksudnya awak tengok daun dia ni kan. Kita zoom kan. Daun dia banyak garis tegak saja. Dia tak ada sengit kiri kanan tak ada. Dia tegak je daun dia. Jadi nama dia urat daun selari. Bila urat daun dia selari panjang-panjang tegak gitu, jenis akar dia pula. Jenis akar dia serabut. Dia tak ada macam tunjang ke bawah tadi. Jenis akar dia terus je serabut. Dia tak ada tunjang satu, dia terus banyak kat situ serabut-serabut. Kalau tengok dalam gambar dia, yang bawah ni nampak dia terus serabut. Sana ke sini, sana ke sini, sana ke sini. Okey. Jadi jenis akar pokok pandan pula berakar serabut. Ingat, saya ulang sekali lagi. Pokok pandan yang urat daun dia selari, akarnya serabut. Kalau sebelum ini tadi, urat daun yang jejala, akar dia tunjang. Okey, jadi dua jenis ini awak kena ingat betul-betul. Akar memang sukar untuk kita kenal pasti sebab ia berada di dalam tanah. Tetapi dengan melihat kepada daunnya, urat daun dia, maka kita tahu, kita boleh teka apakah jenis akar yang berada di dalam tanah itu. Alright. Okey. Jadi kat sini ada aktiviti. Mari uji banding dan beza. Okey, alat dan bahan ni senang saja. Kanta pembesar. Kalau tak nak pakai kanta pembesar pun tak apa. Tengok dengan mata pun boleh. Tapi untuk nampak macam lebih jelas, awak boleh gunakan kanta pembesar. Okey. Pokok keembung dan juga pokok serai. Okey. Sekarang ni kita ada dua pokok. Nampak tak pokok keembung ni kalau perasan daun dia panjang-panjang kan?
Oh tidak, daun dia bukan panjang-panjang. Daun dia ada macam kiri kanan juga tu kalau kita tengok nanti. Dan pokok serai pula daun dia panjang. Ni nampak tak akar dia? Kita tengok pun kita dah nampak akar dia panjang, tunjang. Jadi dia punya daun dia mestilah jejala kan. Kalau ini nampak akar dia terus serabut. Masuk dalam terus serabut. Jadi nama dia pokok serai. Pokok serai ni dia punya akar mesti, dia punya daun dia mesti panjang-panjang kan, selari kan. Jadi dia kata aktiviti ini boleh dijalankan secara berkumpulan kalau awak buat waktu di sekolah. Okey, aktiviti berkumpulan, langkah-langkah. Pilih 2 tumbuhan yang mudah didapati. Contohnya pokok serai dan pokok keembung. Ni contoh saja, awak boleh buat pokok lain pun tak apa. Okey. Dengan menggunakan kanta pembesar, perhatikan persamaan dan perbezaan tumbuhan tersebut. Kalau awak rasa awak boleh tengok dengan tangan saja pun boleh, tak ada masalah. Kemudian, awak catatkan pemerhatian kamu dalam jadual seperti di bawah. Awak salin kotak ni persamaan dan bahagian tumbuhan. Okey, apa yang sama awak tulis kat situ? Jadi kita tengok kat sini. Kalau kat sini kita nampak dua-dua pokok ada daun kan? Dua-dua pokok pun ada akar. Okey. Dan dua-dua pokok daunnya berwarna hijau. Okey, awak boleh tulis kat sini. Persamaan bahagian tumbuhan mempunyai daun hijau. Okey, mempunyai daun hijau, mempunyai akar. Boleh tulis kat sini. Okey, mempunyai daun hijau dan mempunyai akar. Persamaan dia. Tulis kat sini persamaan dia. Okey, ini untuk contoh ni lah. Okey. Kalau perbezaan ciri bahagian tumbuhan. Okey, jadi perbezaan apa yang tak sama antara pokok serai dan pokok keembung? Tengok atas. Okey, pokok serai ada bunga tak? Tak ada kan? Tak adalah. Okey, jadi pokok serai tulis kat sini tidak berbunga. Pokok keembung boleh tulis berbunga. Lagi tengok daun dia tadi kan. Pokok keembung daun dia berurat jejala. Kalau awak tengok dekat-dekat lah. Kalau dalam gambar ni terlambat sangat. Awak kena pergi cari pokok tu. Awak akan dapat tengok lah. Jadi pokok keembung urat. Okey, saya ulang semula. Pokok serai tidak berbunga. Pokok keembung berbunga. Seterusnya, pokok serai daun ni kan, daun berurat selari, daun urat selari. Daun urat selari. Pokok keembung daun urat jejala. Daun dia urat jejala. Tadi tu yang ke atas. Okey. Kemudian pokok serai juga bila daun dia berurat selari, akar dia mestilah akar serabut. Jadi berakar serabut. Pokok serai berakar serabut ataupun akar serabut. Pokok keembung akar tunjang. Akar tunjang. Okey, saya ulang sekali lagi. Pokok serai tadi tidak berbunga, berurat daun urat selari, akar serabut. Pokok keembung berbunga, daun berurat jejala dan akar tunjang. Okey, ini contohlah. Yang untuk aktiviti ini sangat seronok kalau awak nak buat. Bila lagi banyak pokok awak jumpa, awak boleh tengok 2 pokok. Okey, untuk senangnya awak boleh buat aktiviti ni. Awak pastikan masa awak nak pilih pokok, awak pastikan daun dia tak samalah. Daun dia satu yang jejala, satu yang selari, barulah awak boleh buat dia punya perbezaan. Okey. Alright, jadi soalan dia tanya. Apakah bahagian tumbuhan yang terdapat pada hampir semua tumbuhan? Apa yang ada? Apa agaknya tumbuhan yang terdapat pada hampir semua tumbuhan? Jawapan dia adalah, kalau jawapan saya akar lah. Kan hampir semua tumbuhan ada akar dan juga daun lah. Daun pun ada kan. Jadi akar dan daun lah. Jadi jawapan dia akar dan daun. Nak kata bunga, tak semua ada bunga. Kan? Nak kata batang, ada yang tak ada batang. Kalau macam tadi ni, pokok keembung tak ada batang. Ada batang tapi batang dia tak berkayu. Pokok serai langsung tak ada batang. Kan? Jadi jawapan dia kat sini, soalan ni, jawapan dia adalah daun dan akar. Okey. Jadi info guru 6.1.1, murid boleh memilih 2 tumbuhan lain yang mudah didapati di persekitaran mereka. Jadi awak boleh buatlah. Kalau nak buat, awak carilah 2 pokok yang berbeza.
Tapi pastikan, saya punya saya punya tips, pastikan awak tengok daun dia tu satu urat jejala, satu urat selari. Lepas tu awak boleh buat dia punya perbezaan. Boleh salin kotak ni lah. Ni contoh aktiviti untuk dijalankan. Tengoklah kalau cikgu awak suruh buat, awak boleh buat ya. Jadi saya rasa sampai situ dulu untuk perbincangan kita berkenaan dengan buku teks. Jom kita tengok buku aktiviti muka surat. Tadi saya kata apa? 35 hingga 37. Okey. Kita pergi kepada buku aktiviti muka surat 35 dan 37. Hingga kan? Hingga lah. Okey. Kita buat daripada 35 sampai 37. Okey, ini buku aktiviti. Okey, sila kalau anda ada buku aktiviti, anda boleh keluarkan untuk buat bersama dengan saya lah. Okey, unit 7 tumbuhan. Okey, bahagian dan ciri tumbuhan yang pertama. Suaikan bahagian tumbuhan yang berikut. Okey, daun yang pertama ni daun apa? Jejala ke selari? Yang pertama ni kiri kanan kan? Ini adalah daun berurat apa? Jejala. Jejala bukan selari Jejala yang ni. Pertama. Yang sebelah ni daun dia panjang-panjang, ini urat selari. Selari. Gariskan. Yang kedua, batang berkayu ke batang tidak berkayu? Okey, pokok betik tadi batang dia lembut. Jadi batang tidak berkayu adalah untuk pokok betik. Okey, batang tidak berkayu. Kemudian yang batang berkayu ni kita pergi kepada pokok mangga. Pokok mangga ni sebelah ni batang dia berkayu, gariskan. Okey, seterusnya berbunga dan tidak berbunga. Okey, yang ini pokok bunga orkid, mestilah ada bunga. Jadi gariskan saja berbunga. Okey, dan untuk yang paku pakis ni tak ada bunga kan? Jadi tidak berbunga. Garis saja tidak berbunga dekat sini. Okey. Mudah kan? Okey, seterusnya bawah. Akar. Okey, ini akar dia cantik je ke bawah. Ni namanya akar tunjang Jadi gariskan akar tunjang ke sini. Akar tunjang. Yang ini akar dia terus serabut. Jadi akar serabut. Okey. Boleh dapat kan muka surat 35? Okey, saya harap awak dapat. Jom kita teruskan dengan muka surat 36. Okey, 36 ni agak tinggi juga kemahiran dia. Dia membanding beza bahagian tumbuhan. Okey, jadi kita lihat. Isikan persamaan dan perbezaan ciri bahagian tumbuhan berikut ke dalam peta minda di bawah. Okey, kita tengok sekarang. Jawapan dah ada. Urat daun selari, batang berkayu, akar tunjang, urat daun jejala, batang tidak berkayu, akar serabut, berbunga. Okey. Pokok tebu dan juga pokok bunga kemunting Cina. Ini nama dia pokok bunga kemunting Cina. Ini namanya pokok tebu. Okey, sekarang ni kita kena masukkan semua ni, kita kena salin balik semua yang kat sini, kita kena salin dekat mana? Dekat dalam kotak ini. Ini boleh kata macam peta iting jugalah. Okey, lebih kurang lah. Okey, jadi pokok tebu kat sini, pokok tebu yang kotak 3 ni adalah untuk apa? Ini untuk yang ada dekat pokok tebu tapi tak ada dekat pokok bunga kemunting Cina. Dia tak sama. Okey, ini pun sama. 3 ni yang ada dekat pokok bunga kemunting Cina tapi tak ada dekat pokok tebu. Ni. Cuma yang kat tengah-tengah ni dua-dua ada. Okay, jom kita tengok yang pertama. Tengok gambar Daun pokok tebu ni panjang-panjang kan? Dia tegak. Jadi akar dia, daun dia adalah daun berurat selari kan? Okay, jadi ambil perkataan ni, atas ni daun urat selari ni, tulis kat kotak atas. Daun urat selari. Urat daun selari. Tulis kat kotak pertama. Urat daun selari. Okay. Pokok bunga kemunting Cina pula. Nampak jelas daun dia kiri kanan tu. Jadi urat daun jejala. Urat daun jejala ni awak tulis dekat kotak atas ni. Okey, urat daun jejala tulis kat sini. Okey. Boleh? Okey, seterusnya apa lagi? Jadi awak kena pastikan kalau awak cerita pasal urat daun kat sini tadi, urat daun pun kat sini juga. Maksudnya atas dengan atas cerita tentang urat daun. Okey, kemudian yang kat tepi sini, pokok tebu. Kita tengok batang dia. Batang dia warna hijau kan, selalunya kan. Dia lembut. Kalau yang untuk bunga kemunting Cina ni batang dia macam batang keras gitu. Jadi yang pokok tebu batang tidak berkayu. Jangan salah dia punya susunan ni tak semestinya betul. Okay, jadi batang tidak berkayu ni awak letak dekat bawah ni.
pokok tebu. Untuk pokok tebu. Okey. Batang tidak berkayu. Tulis dekat sini. Batang tidak berkayu. Okey. Kemudian, pokok bunga kemunting Cina dekat sini. Lawan dia ni cerita pasal batang. Ini pun kena cerita pasal batang juga. Yang sebelah ni. Batang dia berkayu kan. Batang berkayu. Awak tulis dekat sini. Batang berkayu. Jadi pokok bunga kemunting Cina ni batang dia berkayu. Pokok tebu batang dia tidak berkayu. Okey. Okey, harap awak boleh muat-muatkan tulis tu. Seterusnya. Pokok tebu ni. Akar dia macam mana? Tak nampak lah cikgu. Ya, tapi kita ingat tak daun dia tadi urat selari. Jadi akar dia adalah akar. Bila daun atas cantik, akar dia mesti serabut kan? Jadi akar dia akar serabut. Ni akar serabut ni awak tulis dekat bawah ni. Okey, akar serabut ni tulis dekat bawah ni akar serabut. Jadi bila sini akar, ini pun tentang akar. Jadi bunga kemunting Cina, akar tunjang. Nampak? Tengok daripada sini pun dah nampak. Akar dia panjang ke bawah ni kan. Okey, jadi akar tunjang tulis kat sini. Akar tunjang tulis kat bawah ni. Kemunting Cina. Okey. Habis tu apa yang sama? Yang tengah-tengah ni dua-dua ada. Pokok bunga kemunting Cina ada. Pokok tebu pun ada. Jawapan dia berbunga. Jawapan dekat tengah-tengah ni berbunga. Jadi kedua-dua pokok tebu dan juga pokok bunga kemunting Cina. Sebenarnya pokok ini kedua-duanya ada keluarkan bunga. Tebu ada keluarkan bunga ke? Ada. Nampak atas tu ada bunga kecil-kecil. Jadi dia berbunga. Okay. Alright. Jadi seterusnya kita pergi kepada muka surat 37. Okay. Ini kena hati-hati sebab kadang-kadang awak tersalah tulis. Sebab masa kalau tahun lepas saya suruh mereka tulis, mereka melakukan banyak kesilapan dari segi penulisan lah. Sebab mereka tak tahu nak tulis macam mana. Isi itu, isi jawapan yang ada dalam kotak ni masukkan dalam kotak bawah sebenarnya. Okey, jom kita tengok. Kenali ciri bahagian tumbuhan. Okey, perhatikan ciri bahagian daun dan pokok yang berikut. Yang pertama pokok bendek. Yang kedua pokok bawang. Yang ketiga pokok kucai. Ni pokok kucai. Yang keempat pokok bunga matahari. Okey, jom kita tengok. Isikan nama tumbuhan yang sesuai ke dalam jadual di bawah. Okey. Jadi nak tak nak kita kena tengok dulu akar dan juga daun. Jadi kita kena tulis semula. Untuk daun ni kita kena tulis semula 4 pokok ni dalam kotak ni. Okey. Dan untuk akar ni pun nanti kita kena tulis semula jawapan 4 pokok ni dekat bawah ni juga. Jadi benda yang sama kita kena buat. Okey, jom kita tengok. Yang pertama, pokok bendek. Pokok bendek daun dia macam mana? Daun dia macam ke sana ke sini kan, nampak tu. Urat dia kan, urat daun dia. Jadi urat daun selari. Bukan jejala. Jadi pokok bendek awak tulis dekat urat jejala ni, tulis pokok bendek. Pokok bendi. B-N-D-I-D. Bendi kat sini. Okey. Pokok bawang, akar daun dia panjang-panjang. Urat selari. Jadi letak kat sini. Pokok bawang. Okey. Okey, seterusnya pokok kucai pun sama lebih kurang macam pokok bawang. Jadi pokok kucai pun urat daun dia selari. Bawah pokok bawang tadi awak tulis kat bawah dia pokok kucai. Pokok kucai dan urat jejala. Okey, untuk pokok bunga matahari pula, daun dia kita dapat kat sini dah jelas-jelas daun dia ke sana ke sini kan. Jadi ini daunnya adalah urat jejala. Jadi dekat bawah pokok bendek, kat sini awak tulis pokok bunga matahari. Okey. Jadi untuk nak lagi mudah, untuk yang kotak yang kedua ni nak lagi mudah, kita tahu kan bahawa untuk akar, kalau daun yang berurat selari, akar dia adalah akar serabut. Kalau yang urat dia jejala, akar dia mesti akar tunjang. Ingat tak? Nampak ni, daun dia urat jejala, akar dia tunjang kan, panjang ke bawah ni kan. Ini pun sama, panjang ke bawah. Jadi untuk memudahkan awak, yang awak dah tulis kat sini tadi, awak salin balik kat bawah. Jadi daun yang urat jejala, akar dia mesti tunjang. Daun yang urat selari, akar dia mesti serabut. Jadi awak salin balik dua-dua jawapan kat atas ni dekat bawah, dan kotak yang urat selari ni awak tulis juga jawapan yang sama dekat akar serabut. Jadi mudahlah. Jadi dekat sini sebenarnya konsep dia kita nak awak faham, cikgu nak awak faham bahawa awak tahu daun yang berurat selari, akar dia mesti serabut. Jadi jawapan dia mesti kena sama.
Okey, dan daun urat jejala akar dia mesti tunjang. Nampak ke sama ni, jejala tunjang, jejala tunjang. Jadi ini mesti sama. Jadi bila awak salin ini sama, awak cakap, cikgu senang ni salin je. Memanglah, sebab kita cuma awak tahu urat selari mestilah akar serabut, urat jejala mestilah akar tunjang. Okey. Okey, jadi saya harap faham muka surat 37. Okey, saya rasa sampai situ saja untuk hari ni. Okey, kita akan jumpa lagi. Okey, mungkin kita tengok dulu muka surat berapa kita akan sambung. Kita akan sambung lagi selepas ini pada video akan datang pada muka surat yang seterusnya, iaitu 56, iaitu tajuk pentingnya bahagian tumbuhan. Jadi jangan lupa untuk nantikan video terbaru daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.